Saya bercadang untuk bagi RM50 lah setiap bulan untuk kawan kita yang telah kematian ibunya tu. Kesian dia kan. Ya, saya bersetuju. Saya pun fikir nak bagi sejumlah wang yang sama kepada kawan kita tu. Tapi saya belum tentukan lagi berapa jumlahnya. Alamak, tak mampulah saya nak bagi jumlah yang besar. Tapi saya pun nak bagi jugalah untuk kawan kita ni. Tapi tak fikir lagi nak bagi berapa. Tetap saya akan bagi setiap bulan. Tapi bergantunglah pada untung yang saya dapat daripada perniagaan saya ni. Jadi kita bersepakatlah nak bagi duit untuk kawan kita ya. Kesian dia. Jumpa kembali anak-anak. Okey, kita dah masuk topik 5 hari ni. Topik 5 tajuknya adalah ungkapan algebra. Jadi kalau anda lihat sebentar tadi, kita berjumpa dengan beruang besar ni kan. Okey, beruang besar, Encik Beruang Besar ni telah memberitahu dia akan mendermakan RM50 setiap bulan. Betul tak tadi? RM50 setiap bulan untuk rakannya yang telah kematian ibu. Kesian kan? Hati dia besar. Dia sanggup untuk menderma RM50 setiap bulan. Jadi duit wang yang hendak diderma oleh Encik Beruang Besar ni kita dah tahu RM50 setiap bulan. Bagaimana dengan beruang tengah ini? Okey, beruang tengah ini, Encik Beruang Tengah ni telah beritahu apa tadi? Dia nak menderma sejumlah wang. Tapi dia pun tak tahu lagi berapa dia nak derma. Tapi dia tahu dia akan derma dan jumlah wang yang akan didermanya adalah sama setiap bulan. Itu yang diberitahu oleh beruang tengah ini yang warna kuning ya. Bagaimana dengan beruang kecil ini? Beruang kecil ini beritahu tadi dia tak mampu nak bagi banyak-banyak, tapi dia masih tetap akan bagi bergantung kepada keuntungan perniagaannya. Jadi yang beruang besar beritahu tadi tu, kita dah tahu nilainya adalah RM50, betul tak? Yang beruang tengah beritahu tadi, dia kata sejumlah wang dia akan dermakan yang sama banyak. Tapi tak tahu berapa. Okey, sama banyak tapi tak tahu berapa kan. So, ini adalah beruang tengah Ini diberitahu oleh beruang tengah. Okey. Dan beruang kecil pula, beruang kecil bagi tahu apa tadi? Dia akan bagi sejumlah wang, tapi wang ini bergantung kepada apa? Kelas bergantung kepada keuntungan perniagaannya, keuntungan yang diterima daripada perniagaannya, keuntungan dia lah. Okey, bagaimana dengan beruang besar tadi? Beruang besar kita dah tahu dia akan bagi berapa ringgit untuk rakannya, sejumlah wang yang tetap. Okey, ini dah tahu tetap nilai dia. Setiap bulan dia memang berjanji akan bagi RM50. Tak tahulah sampai bila mereka nak bagi, kan? Beruang tengah bagi tahu sejumlah wang yang sama banyak tapi tak tahu juga berapa. Beruang kecil bagi tahu sejumlah wang yang bergantung kepada keuntungan yang diterima daripada perniagaannya setiap bulan. Okey, daripada sini kita nak berkenalan dengan satu perkataan baru buat kamu iaitu pemboleh ubah. Apakah itu pemboleh ubah? Okey, cikgu nak perkenalkan perkataan ini. Pemboleh ubah adalah suatu nombor yang kita tak tahu nilainya lagi. Kita tahu ada nilai tapi kita belum tahu berapakah nilai itu. Jadi sekiranya kita lihat ketiga-tiga ayat yang dinyatakan oleh beruang besar, beruang tengah dan beruang kecil tadi, yang mana nilainya kamu dah ketahui. Jika anda lihat RM50 ini kita dah tahu kan nilainya, kita dah tahu. Di sini jika anda lihat sejumlah wang itu kita tahu ada nilai, tetapi dia kata sejumlah wang yang sama banyak, kita tak tahu berapa banyak dia nak bagi kan. Kita tahu dia nak bagi tapi kita tak tahu berapa banyak dia nak bagi. Ada nilai tapi nilainya tak diketahui. Maka benda ini kita bagi tahu sebagai satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa? Sebentar lagi Beruang kecil pun bagi tahu dia nak bagi sejumlah wang juga bergantung pada keuntungan. Maksudnya ada nilai di situ, wang itu adanya nilai, tetapi kita tidak tahu berapa banyak dia nak bagi kan.
Jadi itu juga merupakan satu pemboleh ubah. So kelas, cikgu nak perkenalkan kepada kamu bahawa pemboleh ubah ini dia ada dua. Satu adalah pemboleh ubah tetap dan pemboleh ubah yang nilainya berubah. Okey, berubah di sini. Okey, nilainya yang tetap dan nilai yang berubah. Ada dua. Satu adalah pemboleh ubah nilai tetap, satu lagi pemboleh ubah nilai yang berubah. Sekiranya kita lihat balik, ini bukan pemboleh ubah sebab kita dah pun tahu nilainya dan nilainya adalah tetap setiap bulan. Okey, dah selesai. Kita tak ada kena-mengena dengan beruang besar. Kita lihat ayat ini dinyatakan oleh beruang tengah. Dia kata sejumlah wang yang sama banyak. Kita tahu ini adalah satu pemboleh ubah, tetapi adakah pemboleh ubah ini bernilai tetap atau nilai berubah? Boleh anda pilih bernilai tetap atau nilai berubah. Ini cikgu wakilkan sebagai NT, ini sebagai NB. Ini saja short form cikgu bagi supaya kamu dapat isi di sini. Nilai tetap atau nilai berubah. Sama banyak kan? Maka ia adalah pemboleh ubah nilai tetap. Yang ini sejumlah wang, betul ada nilainya. Itu adalah satu pemboleh ubah, tetapi kita tak tahu berapa banyak dan nilainya akan berubah mengikut keuntungan yang diperoleh oleh kawan kita kan. Jadi ini adalah nilai berubah. Faham kelas? Dan satu lagi, pemboleh ubah boleh diwakilkan dengan sesuatu huruf. Okey, sebenarnya kita guna huruf-huruf kecil ya, seperti X, Y dan sebagainya. Okey, tengok cara cikgu tulis X, Y semua tu, selalunya huruf kecil lah kita akan guna ya. Okey, jadi jika cikgu nak gantikan di sini beruang tengah, apa yang mungkin dia bagi tahu? Dia nak beri sejumlah Y yang sama banyak kan? Perkataan ini, ayat ini boleh cikgu gantikan dengan beruang tengah ingin memberi wang sebanyak X ringgit. Cukup. Cikgu nak gantikan pemboleh ubah ini dengan satu huruf. Okey. Sama juga di sini, beruang kecil ingin menderma wang sebanyak Y ringgit. Sebab Y itu kita tahu adalah satu pemboleh ubah dan pemboleh ubah kita boleh wakilkan dengan satu huruf. Faham ya kelas? Okey, mari kita lihat contoh satu untuk penerangan yang lebih lanjut. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Okey, mari kita lihat soalan A. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Di mana di sini adalah pemboleh ubah. Okey, wakilkan pemboleh ubah dengan huruf yang sesuai kan? Okey, yang mana satu adalah yang pemboleh ubahnya kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Okey, kadar faedah setahun itu adalah pemboleh ubah lah sebab di situ faedah yang ada nilai. Betul tak? Setiap tahun kita akan terima faedah kan kalau kita simpan wang di bank. So, kadar faedah setahun itu kita boleh wakilkan dengan mana-mana huruf. Contoh K, X atau Y apa-apalah. So, wakilkan pemboleh ubah, kamu boleh tulis ini. Wakilkan perkataan ini kadar faedah setahun ini dengan huruf X atau Y atau K begitu. Kenapa? Sebelum itu, nilai tetap ke nilai berubah? Itu kamu perlu bagi tahu juga. Okey, simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank, kadar faedah setahun. Okey, bayangkan dalam setahun kalau kadar faedah kita sentiasa berubah, macam tak logik kan? Dah nama pun kadar faedah setahun. Bagi satu tahun, dia akan berubah tak kelas? Dia tak akan berubah. Dia tetap untuk satu tahun. So, nilai pemboleh ubah ini bernilai tetap ya. Itu yang kamu boleh tulis. Bagaimana dengan soalan B? Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Masa perjalanan Faizal. Okey. Di sini, apa yang boleh berubah? Yang ada nilai dan yang boleh berubah. Masa lah. Masa ada nilai kan? Okey, masa ini adalah kamu boleh wakilkan masa sebagai huruf X ataupun masa huruf M ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil time kan, huruf T. Okey. Okey, contoh M. Masa M mewakili masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Ulang balik ayat ini. Okey, dan kamu kena bagi justifikasi kan? Okey. M tadi, okey, masa kan? M tadi mempunyai nilai yang apa? Nilai yang berubah ke atau nilai yang nilai yang tetap? Sebab ni masa. Kalau Faizal dia bergerak dari rumah hari ni, kalau tak ada jam dia boleh sampai dalam 20 minit contoh. Tetapi sekiranya jalan terlampau sesak hari tu,
Okey, mungkin dia akan ambil 30 minit hari keesokannya. Betul tak? Jadi nilai ini, okey, nilai M ini yang kamu letak huruf M tadi tu, nilai itu berubah. Okey, kerana masa perjalanan Faizal akan berubah pada setiap hari ya. Tetapi jika ditanya bukan masa, tapi sekiranya ditanya jarak. Sekiranya ditanya jarak perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah, jarak akan berubah tak setiap hari? Kamu boleh wakilkan jarak sebagai apa-apa huruf, contoh J, okey? Dan jarak itu adalah pemboleh ubah bernilai apa? Tetap ke atau berubah? Tetap jarak. Hari ini 3 km, esok pun mesti tetap 3 km. Janganlah rumah tiba-tiba bergerak 1 km lebih, dia akan jadi 4 km pula. Tak ada kan? So, memang tetap sebagai 3 km. Jadi, kita akan berikan namanya sebagai pemboleh ubah bernilai tetap. Okey, bagaimana anda menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi? Tengok beg ini. Beg ini mempunyai X blok kayu. Jadi, jumlah blok ini adalah hanya X. Bagaimana sekiranya jika tambah? Okey, lihat di sini. 3 blok kayu yang berasingan. Okey, begini Cikgu tambah ke dalam. Okey, jadi sekarang bagaimana kamu akan tulis? Tadi bagnya bernama X, betul? X itu sekarang sudah ditambah dengan berapa banyak? 1, 2, 3. Ini cara kamu menulis ungkapan ini. Faham kelas? Seterusnya kita ada apa di sini? Bag yang sama, huruf X. Nampak tak alamat? Tak nampak pula ya. Okey, saya tulis di sini. Okey. Nampak? Bag masih X. Sekarang 4 blok kayu dikeluarkan. Kalau keluar, apa kata kunci di situ? Keluar. Operasi apa yang terlibat kamu rasa? Tambah, tolak, darab, bahagi, tolak lah kan sebab keluar. Keluar sebanyak 1, 2, 3, 4. Ini cara kita tulis ungkapannya. Okey, kita ada lagi di bawah ini. Mari kita lihat. Bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata. Kepada berapa orang? 2 orang. Jadi, blok kayu ini adalah sebanyak X. Okey, dalam beg ini ada X. X ini kita bahagi. Kalau bahagi, kita perkanlah dengan 2. Betul tak kelas? Jadi, kamu akan lihat banyak ayat-ayat begini. Jadi, kamu kena pasti dia punya kata kunci. Keluar, tambah, bahagi, begitu. Okey? Okey, kita ada lagi. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. So, 1 adalah X. Kalau 2 kali dengan X lah. 2X. Betul tak? Okey, bagaimana dengan soalan seterusnya? 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu, manakala 1 beg lagi mengandungi Y blok kayu dan ditambah lagi dengan 2 blok kayu. Kamu jangan rasa keliru, kita terus buat seperti biasa. Kita ada 2X di sini, betul tak? 2X tambah dengan berapa Y? 1 saja Y di sini, letak Y saja cukup, tak perlu letak 1 di hadapan. Lepas tu kita ada nombornya berapa? Tambah lagi dengan 2. Okey, tambah lagi dengan 2. Selesai. Okey, kita terus sambung dengan soalan seterusnya. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. So, ini adalah 2X, tadi kita tahu ini adalah 2X. Dan setiap satunya berat dia adalah P gram. So, kalau 1 berjisim P, kalau 2, jadi kamu terus darab sajalah dengan P kan. Darab saja dengan P. Bila kamu darab, tak perlu tulis tanda darab di situ. Okey? Sama macam tadi, cikgu menyatakan untuk 2X kan. Tak perlu tulis darab di situ. Terus kamu makan. Orang akan tahu di tengah ini 1 nombor dan 1 huruf diikat dengan kat tengah tu ada apa? Ada tanda darab. Tak perlu tulis pun, orang tahu. Okey? So, ini cara kita tulis adalah 2XP kelas. Faham? Okey, kita terus lihat contoh di sini ya. Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji. Yusri ada 5 biji apple di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tengok di sini ada 5 biji apple dan 1 biji berharga X sen. Okey. Sebiji lah. Dan 8 biji oren. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
dan 8. Okey, ada 8 biji oren di sini. 1 biji oren berharga Y sen. Cikgu tuliskan Y di atas oren ini supaya anda senang lihat. Ini hanya untuk permulaan ya. Lepas ni kalau kamu lukis satu-satu, labelkan begini, habislah masa kamu. Okey. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Jadi guna logik kamu, berapa dia bayar? Berapa sen dia bayar di sini untuk apple? 5x, betul tak? Tambah dengan berapa y sen yang dia bayar? 1 2 3 4 5 6 7 8 y sen yang dia bayar. Ini adalah ungkapan. Okey, jika anda lihat ungkapan selalunya dia boleh ditulis dengan nombor dan pemboleh ubah kelas. Ini adalah pemboleh ubah ya. Tadi kita dah lihat kan, yang kita wakil-wakil dengan huruf semua ni adalah pemboleh ubah. Maksudnya benda ni ada nilai. Contoh bagi apple, mungkin sebiji apple ada 50 sen kan. Ada nilai tapi kita tak tahu berapa sen di situ. Tak dinyatakan. So, kalau kita tak tahu nilai, kita ganti dengan satu huruf. Huruf yang dipilih di sini dalam soalan adalah X untuk apple dan Y untuk oren. Jadi ada 5 apple, 5 kali X adalah 5X, 8 kali Y adalah 8Y. Okey, tengok dia adalah gabungan nombor dan huruf. Okey, kelas, mari kita lihat contoh ini. Diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Okey, cara kita buat dengar betul-betul. Cikgu nak ajar kamu. Tulis balik soalan yang diberi. Kemudian dalam setiap tempat yang ada pemboleh ubah, iaitu X dan Y kan, kita akan letak kurungan. Okey, kita letak kurungan di tempat ada X dan Y. Setiap tempat yang ada pemboleh ubah, kita jangan tulis huruf tu, kita tulis sebagai kurungan. Faham Ini langkah pertama. Langkah kedua, kamu cek X tu dia suruh wakilkan sebagai nombor 3. Mana X? Di sini kan, kamu letak 3. Y sebagai nombor 2. Mana Y? Di sini kamu letak 2. Faham? Kemudian ini 2 ni kurungan di tepi-tepi kan. Tepi-tepi maksudnya ini adalah darab. Sini pun adalah darab. Kalau nak senang, kita terus buat menggunakan kalkulator. 8 darab 3 ya. Nak buat secara bijak, kita buat satu-satu. Sini jawapannya adalah 24. Tolak dengan 5 darab dengan 2. Jawapannya adalah 10. Tambah 7, kita turunkan sahaja dahulu. Kemudian kita tekan balik kalkulator seperti dalam soalan. Baru kamu dapat markah untuk apa? Untuk jalan kerja. Jawapannya adalah 21. Jangan lupa sama dengan dekat di hadapan ni. Okey, senang je kan? Mari kita lihat yang seterusnya. Okey, contoh 4 ni. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli KRS. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli KRS. Tulis satu ungkapan. Apa tu ungkapan tadi cikgu beritahu? Ungkapan lah gabungan satu nombor dan huruf. Okey, sekarang kita ada nombor, kita ada murid lelaki. Kamu tahu tak berapa murid lelaki di situ? Tak tahu kan? So, kamu wakilkan murid lelaki sebagai huruf X. Murid perempuan sebagai huruf Y. Sebab kita tak tahu berapa banyak. Tak dinyatakan pun di situ. Okey? Okey. Lepas tu dia kata 1/3 daripada murid lelaki. So, 1/3 daripada tu adalah kali kan? Kali berapa kelas? Keseluruhan murid lelaki yang telah pun kita wakilkan dengan huruf X. Tulis saja sebagai 1/3 X. Kemudian dia kata manakala 9 orang murid bukan ahli kadet remaja sekolah. Kalau tadi tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli KRS. Dia nak bagi jumlah ahli KRS. Di sini dia beritahu 9 orang bukan ahli KRS. Kalau total pelajar perempuan adalah sebanyak Y. Ya, kalau 9 orang adalah bukan, okey, bukan baki ni, okey, baki daripada sini adalah ahli KRS. Boleh faham tak? Contoh, katakan ada 10 orang di sini pelajar perempuan. Okey, murid perempuan katakan kamu wakilkan dengan 10 kelas. Dan dekat sini dia kata 9 orang bukan ahli. Apa yang kamu akan buat? 10 itu yang telah pun diwakili dengan Y. Ini anggapan sahaja Kita tukar dalam bentuk nombor supaya kamu lebih nampak di situ. 10 tolak dengan 9 jawapannya 1. Dan 1 itu adalah ahli KRS sebab 9 orang bukan.
Betul tak? Seorang itu akan jadi ahli KRS. Maka di sini dia nak jumlah ahli KRS kan. So jawapan ini yang akan datang ke sini. Y tolak X. Ini tambah dengan ini. Betul tak kelas? Ini semua tambah dengan ini semua adalah jumlah ahli KRS. Selesai. Okey, sambung soalan B. Jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki, okey, 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan. Sekarang dia suruh kita ganti masuk kelas. Okey. Tadi kita wakilkan X sebagai murid lelaki, betul tak? Tadi satu petuan cikgu bagi, setiap tempat yang ada huruf kamu letak kurungan. Betul? Letakkan dahulu kurungan. Sekarang kita nak ganti masuk. Tadi huruf X tadi kita wakilkan untuk murid lelaki kan? Jadi di sini dikata apa? Jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki, ganti masuk di tempat X sebagai 12 dan 16 orang murid perempuan, ganti masuk di tempat Y sebagai 16. Hitung jumlah ahli KRS di sekolah dan di dalam kelas itu. Kita perlu selesaikan yang ini. Bagaimana? Mari kita tekan kalkulator. 1/3 okey, kurungan 2, 12. Boleh tak kita buat macam ni? Akan dapat betul tak? Betul ke salah yang ini? Okey, selalunya kita akan tekan kurungan ni masih betul lah, tapi selalunya kita akan letak kurungan untuk pecahan. Okey, lepas tu kamu letak kurungan sekali lagi. Jawapannya adalah 4. Ini hanya sebagai safety measure lah. Setiap kali nampak pecahan, kamu tekan kurungan di hadapan dan belakang. Okey. Kemudian kita ada tambah dengan 16, tak buat apa pun, turunkan sebab depan belakang tak ada nombor lain yang bersebelahan. Okey. Turunkan 9. Sekarang kamu tekan kalkulator. 4 tambah dengan 16 tolak dengan 9. Tolak kan? Jawapannya adalah 11. Okey kelas, ini adalah jawapan. Berapa jumlah pelajar KRS di kelas itu? 11 orang. Boleh?